Salam sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. 请会众一同站立，各位平安。 Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari mempersiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak. 我们要开始今天早上的崇拜，让我们在上帝面前默祷。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. 天父，我们为做你的恩爱献上感谢。 Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus lahir di dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. 你已经差遣了你独生爱子耶稣基督来到世界上，拯救我们罪人。 Bersyukur dan berterima kasih atas karya penyelamatan pada setiap kami. 我们为做你向我们每一个人救赎恩典献上感恩。 Bersyukur, senang atau susah, ada damai di hati karena perlindungan dan topangan yang kami rasakan. 我们感谢你在生活中，无论是顺逆、喜乐忧愁，都有你的手托住我们。 Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini atau mengikuti ibadah secara online. 我们为做今天早上来参加聚会的弟兄姐妹，或者是在家里在线上参与聚会的， Mungkin di antara ada dalam keadaan sakit, pergumulan dalam keluarga, dalam ekonomi, hubungan keluarga yang tidak harmonis, kehilangan pekerjaan, mohon Tuhan mau menyertai. 我们当中可能有人在身体软弱的情况，或者是家里有问题、事业、子女等等，都求你自己眷顾。 Dengan darah Roh Kudus, layakkan mereka sesuai kehendak Tuhan. 求你用的宝血洁净，用圣灵也帮助我们每一个人。 Yang sakit, mohon Tuhan jamah. 生病软弱的，求你医治。 Yang lalai tidak hadir, kiranya Tuhan gerakan hati mereka supaya kami bisa bersama-sama menikmati kasih Tuhan. 那些忽略不愿亲近主的，愿你的爱触摸他们，让他们回来跟我们来享受你的恩典。 Pagi ini kami diberikan kesempatan bertemu dengan Tuhan, mau mendengar firman-Mu. 今天早上你给我们聚会，可以亲近你，来聆听你的话。 Beri kami kerendahan hati yang dapat menerima ajaran-Mu. 给我们一个谦卑的心来领受你的教导。 Kebaktian pagi ini kami mohon Tuhan ada di antara kami, menguasai ruangan ini menjadi suci sehingga penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. 愿你亲临在我们当中，掌管我们的心思意念，我们的敬拜讨你悦纳。 Pakailah hamba-Mu ini bisa menyampaikan firman dengan jelas sehingga kehidupan rohani kami dapat bertumbuh. 也求你使用你的仆人，把你的真理解释清楚，让我们心灵可以增长。 Dengan darah Roh Kudus, layakkan kami sehingga kebaktian tidak berlalu begitu saja. 求你的宝血，也就是圣灵，让我们配着来亲近你，让我们没有突然的过去。 Berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup
Amin. 我们控靠耶稣基督圣名祷告，阿门。 Ayat panggilan ibadah, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 神的应许，不论有多少，在基督里都是是的，所以借着它也都是实在的，叫上帝因我们的荣耀。 Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Dia. Pandanglah Tuhan, gembala dan sobat kita yang turun dari sorga, kekalah kasih-Nya. 让我们一同来唱诗，称颂那从天而来的牧者。 Dengan lagu umatnya pujilah. 我们来唱圣徒齐来歌唱。 哈利路亚，阿门。他给基督所讲，哈利路亚，阿门。他下一句荣耀，在着我天乱阳，我需要你的爱，哈利路亚。 哈利路亚，阿门。颂赞声满天上，哈利路亚，阿门。他是我的良友，将被爱主追求，他的慈爱永久，哈利路亚。 赞颂Kristus， 哈利路亚，阿门。什么和千万物，哈利路亚，阿门。在血肉的美德，数年龙白龙日，什么永远的标，哈利。 Jemaat dipersilakan duduk 会众 kembali. 请坐。 Bersyukur telah lahir bagi kita Raja mulia, Raja damai yang besar, lahir untuk memberi hidup baru abadi. 感谢上帝，荣耀的君王已经降生，给我们有永生的生命。 Kita sorga bergema. 天境高唱。 Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, berpadukan segera. Kabar baik cemerlang, lahir Kristus yang tenang. Bintang surga bergema, lahir
Yesus sobat yang sejati. 耶稣是我亲爱的朋友。 Saat hati susah, bimbang, lelah karena beban berat, 当我们心灵忧伤，我们有觉得疲乏的时候， berdoa, berserulah, dan bersandar pada Yesus. Yesuslah penolong kita yang akan menguatkan dan yang mau tanggung susah 让 kita. 我们祷告信经主耶稣，因为他要来帮助我们。 Bersyukur di dalam Dia kita beroleh keberanian, dan di dalam pelukannya hati kita sentosa. 我们在他里面得着勇气，在这怀抱里面，我们得着安息。 Singer akan membawakan lagu ini sambil kita merenungkan kata-katanya. 伴唱的要唱这首诗歌，让我们来默想歌词。 Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Dia aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu dengan bahasa Mandarin. 请会众一同站立，我们用中文来唱这首诗歌。我已失恋，我已离流，我有烦恼压心头，切不灰心，切不伤感。 来到主恩座前就，我主的是忠心的友，万难的心不有。耶稣深知我们软弱。 来到主恩座前求。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Benar ya Bapa, Tuhan Yesus adalah teman yang sejati. 是的，天父，主耶稣是我们至好的朋友。 Karena Tuhan bukan Tuhan dalam idealisme manusia. 因为主不是我们心灵志色上的完全， Tapi Tuhan adalah Tuhan yang juga telah menjadi manusia. 因为主你已经道成肉身， Dan Kau juga mengalami semua penderitaan dan kesulitan yang dihadapi manusia. 你也已经经历了人所经历的各种各样的苦难。 Bahkan ya Bapa, anak-Mu Yesus Kristus telah mengalami penolakan yang luar biasa dari manusia berdosa. 天父，你的爱子耶稣基督也经历了罪人的抵挡， Bahkan untuk menanggung dosa kesalahan manusia telah menderita bagi kami. 为了担当世人的罪孽，耶稣已经为我们经历了苦难， Bahkan disalibkan mati bagi kami semua. 并且被钉死十字架，是代替我们。 Bapa, karena itulah
Kami bersyukur karena kami memiliki sobat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. 我们感谢你，我们有这么好的朋友耶稣基督。 Sehingga kami mau menumpahkan, mau mengatakan semua kesalahan dan dosa kami. 以致我们可以向他说出我们心中各样的罪过。 Kami juga mau menyerahkan semua pergumulan-pergumulan kami kepada Tuhan. 我们也告诉我们心中各种各样的挣扎。 Bapa, kiranya Engkau mau mengampuni dosa kesalahan kami. 天父，求你赦免我们的罪过， Kiranya Engkau juga mau menguatkan kami semua yang lemah ini. 也求你使我们所有软弱的人可以刚强。 Kami sadar ya Bapa, kami bukan orang-orang yang baik. 我们醒悟，我们不是好人， Tapi masih banyak kesehatan yang ada di dalam diri 我 kami. 们心中还有很多很多的软弱。 Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan dan melayakkan kami. 求你洁净我们，让我们配得来到你面前。 Karena kami mau panjatkan doa pengakuan dosa kami dalam satu nama, Tuhan kami Yesus 我们是 Kristus. 靠着耶稣基督的名向你认罪祷告。 Amin. 阿门。 Kisah Rasul 10 ayat 43 berbunyi demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. 使徒行传第4章43节这里说，众先知也为他做见证说，凡信他的人必因他的名得蒙赦罪。 Amin. 阿门。 Bersyukur Yesus mengasihi orang yang mengasihinya dan orang yang tekun mencarinya. 感谢上帝，耶稣爱他的人，也寻求他。 Yesus cinta padaku. 耶稣爱我。 Mari bersama umat Tuhan dari sepanjang abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 我们以历代的信徒同颂我们的信仰使徒信经。 Kita memakai bahasa Indonesia terlebih 我 dahulu. 们先用印尼文诵读一次。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ana Dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk 会 kembali. 众请坐。 Sebelum mendengar firman, jemaat mari mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi, mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. 听到之前，我们来唱一首诗歌《荣耀天君》。 Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Kami bersyukur Bapa sudah dipersiapkan dalam ibadah ini untuk mendengar firman-Mu. 天父，我们感谢你预备了我们的心来聆听你的话。 Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami menerangi hati pikiran kami. 我们相信圣灵要光照我们，要预备我们的心， Sehingga kami bisa memahami firman yang akan kami baca dan akan kami dengarkan lewat pemberitaan firman pagi 让我 ini. 们可以明白我们所读的经文所听的解释。 Sertailah Bapa seluruh umat-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah 求 masing-masing. 你与所有的会中，不论是在教会还是在家里的，与我们每一个人同在， Satukan kami dalam kebenaran firman-Mu. 让我们在你的真理里面合而为一。 Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， sertai juga kedua hamba-Mu yang menyampaikan firman 求 Tuhan. 你与你两位仆人同在。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama membaca Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 79. 我们要读路加福音第1章第68节到第79节。 68 sampai 75 dibacakan dalam bahasa Mandarin dan kemudian dalam bahasa Indonesia. 68节到75节，这里用中文念，其他的呢就用印尼文来念。路加福音第1章第68节，这里说：“主以色列的上帝是应当称颂的，因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的脚，正如主借着从创世以来
圣先知的口所说的话，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖是怜悯，纪念他的圣约，就是对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前坦然无惧，用圣洁公义侍奉他。 Dan engkau, hai anakku yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian pembacaan firman, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakannya. 我们已经读了，我们默想并遵行上帝话语的人有福了。 Saudara, hari ini adalah Advent yang kedua dalam menyambut Natal. 今天是我们迎接圣诞节的预备周，是第二个预备周。 Kita mempelajari, kita mau merenungkan satu topik janji yang digenapi. 我们也是想一个题目，那就是的应愿的应许。 Saudara, apa itu janji? 应许是什么呢？ Janji adalah pernyataan jaminan dari seseorang tentang apa yang akan dilakukannya. 我们应许是从一个人口中说出将要发生的事情。 Saudara, dalam kehidupan kita sering berjanji. 在我们的生活中呢，我们常常许愿， Bahkan kita juga dalam kehidupan sering juga menerima janji-janji. 我们也常常接受别人的承诺。 Tetapi sebagai manusia kita sadar bahwa kita sering tidak menepati janji. 那我们身为人，我们也醒悟，我们常常失信，不能完全照我们所应许的去成就。 Dan ketika kita mendengar janji dari orang-orang lain, kita juga sadar kita juga tidak mungkin bisa menerima semua janji yang dilontarkannya. 那我们接受别人的承诺的时候呢，我们也醒悟，很多时候呢，不能完全都实现。 Tetapi dalam kehidupan ini, saudara, sering kita dapati manusia tetap membuat 但 janji-janji. 是我们实际的生活里面，我们常常接受别人的承诺， Menyatakan, saudara, bahwa manusia itu mengharapkan adanya janji yang digenapi. 那么说明我们每一个人都想望我们所领受的这个承诺会应验。 Dan tidak kapok-kapok, saudara, bahwa sering manusia itu ingkar janji. 那虽然我们常常发现有很多人这个失约呢，但是我们还是盼望。 Tapi tetap saja, saudara, kita bisa mendengar ada orang-orang yang berjanji. 那我们还是常常听说人家发出这个承诺的话， Itulah realita dalam kehidupan 这 kita 是我 semua. 们生活中的一个现实。 Dan kita tahu bahwa Alkitab berisi banyak sekali janji. 那我们知道圣经里面也充满着许多的应许， Janji apa? 什么应许呢？ Janji Tuhan. 是上帝的应许。 Janji Tuhan kepada umat manusia. 那上帝对人类的应许， Kalau saudara dan saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita bisa melihat banyak sekali janji-janji Tuhan. 若是我们仔细的从创世纪到启示录去读，那么我们就会发现有很多很多的应许， Janji kepada orang yang taat kepada Tuhan, 对那些顺服上帝的人， tapi juga saudara satu ancaman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. 也对那些不顺服的人是一个威胁。 Janji Tuhan secara pribadi kepada orang-orang tertentu. 那么对某一个人个人的应许，
ataupun janji Tuhan kepada orang-orang pada umumnya. 或者是对整个人类的应许。 Janji itu juga bisa bersifat sekarang. 那么这个应许呢，可以说是也有是现在的， Tapi juga bisa bersifat yang akan datang. 也有一些是关于将来的事。 Saudara, kalau kita bisa menghitung berapa banyak janji Tuhan, 那是我们能够计算有多少上帝的应许。 saudara sampai sekarang saya belum bisa menghitung ya janji Tuhan berapa banyak yang ada di dalam Alkitab. 直到今天，我还不能在圣经里面数算有多少应许。 Kalau dipikir-pikir saudara, karena firman Tuhan ini dituliskan 1500 sampai 1600 tahun. 因为圣经是1500到1600年之间写出来的， Dan rentang waktunya juga bisa 4000, 5000, 6000 tahun lamanya. 那么这个时间呢，可以从4000年到6000年之间， Dan mungkin lebih. 可能超过。 Kita tidak tahu sudah. Janji Tuhan itu mungkin bersifat ribuan 那 kalau 么我 dihitung. 们不知道的是，真的有数算可以数以千计。 Nanti saya ingin sekali coba menyelidiki, membaca satu-satu apa itu janji, berapa banyak janji Tuhan. 那我也试试看去计算上帝的应许。 Tapi yang jelas saudara, janji Tuhan itu ada yang sudah dipenuhi. 那我们清楚的告诉我们，有很多上帝的应许已经应验， Bahkan banyak yang sudah digenapi. 而且很多已经应验了， Tapi ada juga yang belum digenapi. 但仍然还有很多还没有应验。 Bahkan janji Tuhan itu pun sudah pernah dialami oleh orang-orang percaya. 而且呢，神的应许，那些相信的人已经经历过， Sampai sekarang masih ada digenapi. 直到今天还有人他们接受这个应 Tapi 许， ada juga yang belum mendapatkannya. 但还有很多人还没有接受。 Nah saudara, kalau kita melihat semuanya ini, 那若是我们看所有的应许， seharusnya orang Kristen hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. 那我们身为信主的人，我们的生活应当是充满感恩。 Tapi dalam kenyataannya, ketika kita mengalami banyak kesulitan, kita sulit untuk bersyukur kepada 在 Tuhan. 现在的困难生活中呢，我们很难感恩。 Dan kita lupa kepada banyak sekali janji Tuhan yang telah digenapi 那 dalam 我们 hidup 也 kita. 忘记了有很多上帝的应许已经应验。 Kita seringkali hanya berpikir untuk mengasihani diri kita, 那我们常常自哀自怜， sehingga kita tidak bisa melihat ke depan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. 以至于我们不能往前看上帝要为我们做成的事。 Saudara, mari kita dalam Advent yang kedua ini 让我们在庆祝圣诞的第二个预备周， melihat janji Tuhan yang digenapi itu di mana. 让我们来看一看上帝已经应验的应许在哪里。 Yang pertama adalah janji keselamatan. 同样呢，上帝对救恩的应许， Zakaria ketika menyanyikan pujian ini, dia melihat janji keselamatan dari Tuhan. 撒加利亚当他唱出这个称颂的时候，他看见了上帝救恩的应许。 Janji keselamatan adalah janji yang utama dari Tuhan kepada umat manusia. 那么这个救恩的应许是上帝给人类的第一个应许， Bahkan ini juga janji yang pertama kali Tuhan nyatakan kepada manusia ketika jatuh dalam dosa. 也是当人犯罪以后呢，上帝给人类的第一个应许。 Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. 就是在创世纪里面所说的，我要是女人的后裔，以你为仇敌。 Keturunan perempuan akan meremukkan, menghancurkan keturunan ular. 那么这个女人的后裔要弄碎这个仇敌魔鬼的后裔， Kepala ular akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. 那个蛇的头要被女人的后裔所击败。 Walaupun keturunan ular akan meremukkan tumitnya. 这个蛇的后裔
要刺上女人后裔的脚跟。 Karena itu saudara, janji keselamatan ini adalah yang utama, yang tidak tergeserkan. 那么这是上帝给人类第一个的应许，是从来没有这个弄错的。 Karena itu kalau saudara membaca Alkitab, 所以当我们读圣经的时候， dari Kejadian sampai Wahyu, 从创世纪到启示录， keselamatan itu Tuhan terus nyatakan dalam sejarah. 那么上帝的救恩在历史的过程当中不断的显明， Sejak manusia jatuh dalam dosa, 从人类犯罪以后， sampai langit dan bumi yang baru. 一直到以后的信天信地。 Saudara, ini dari awal sampai akhir Tuhan nyatakan sejarah 这 keselamatan. 是从开始到最后，上帝所显明的这个救赎应许。 Memang pertama kali dilontarkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 是的，第一次是当亚当和夏娃犯罪以后，上帝就讲出这个应许。 Tetapi akhirnya oleh Zakaria dinyatakan keselamatan itu dimulai dari Abraham. 那么撒迦利亚说，这个救恩是从亚伯拉罕开始。 Janji Tuhan mulai dikonsentrasikan dari seorang yang bernama Abraham. 那是从亚伯拉罕开始专注在他身上。 Abraham betul-betul beriman kepada janji Tuhan. 那么亚伯拉罕真正对上帝的应许有信心。 Setelah Abraham sudah ditunggu, dinantikan berapa ratus tahun kemudian, yaitu melalui Daud. 那么以后过了几百年的时间，那么在大卫身上再继续。 Bahwa Daud yang menerima janji Tuhan mengenai Mesias yang akan dilahirkan lewat keturunan Daud. 那么大卫的后裔要胜出这个弥赛亚救主。 Dan akhirnya Yesus Kristus lahir menjadi manusia dalam Natal yang kita akan peringati bersama. 那么这到最后呢，耶稣在圣诞节那一天他降生，就应验了这个应许。 Saudara, keselamatan ini telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 那么这个救恩呢，耶稣基督为我们做成了， Keselamatan yang sempurna, 这是完全的救赎。 keselamatan yang tidak boleh ditambah-tambah apapun. 那么这个救赎呢，我们不可以再加上什么， Keselamatan yang juga tidak bisa dikurangi oleh siapapun. 也不可以减少的。 Karena itu saudara, kita semua sebagai orang Kristen harus betul-betul mengakui Yesus adalah satu-satunya juru selamat. 所以呢，我们身为基督徒，我们要确信耶稣基督是唯一的救主。 Kita tidak boleh menambah atau mengurangi dalam diri Yesus 那 Kristus. 我们不可以在耶稣身上再加添或者是减少什么。 Kalau kita menganggap Yesus masih kurang, kita tambah-tambah, berarti kita tidak mengakui kesempurnaan keselamatan di dalam Yesus. 要是我们在耶稣基督身再加上什么东西，就说明我们不接受他的完全救赎。 Lalu kalau kita menganggap dia itu belum sempurna, kita tambah-tambah. 我们知道它不够完全，我们要再加上一些什么。 Wah, kita telah melakukan satu penghujatan terhadap karya keselamatan Yesus. 那就是说，我们对耶稣的救赎，我们亵渎了他。 Saudara, begitu pula sebaliknya, kita tidak boleh katakan, oh kalau gitu mana yang perlu dikurangi nih, tidak perlu lagi. 那相反的，我们也不可能减少任何的一些 Saudara, 事情。 keselamatan itu dari Tuhan. 这个救赎是从上帝那里来的， Keselamatan itu bukan dari kita. 救赎不是从我们， Kita orang yang seharusnya binasa. 我们是应当灭亡的人， Kita orang yang tidak berdaya. 我们是不可能完成的， Kita sama sekali tidak bisa menyelamatkan hidup 我们 kita. 不可能为自己行什么救法， Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. 我们需要上帝的帮助。 Saudara, janji keselamatan ini luar biasa sempurnanya. 这个救恩的应许是完全的， Kita bersyukur kepada 我们 Tuhan. 要感谢上帝。 Saudara, karena itulah bagaimana seseorang menyebut dirinya Kristen.
我们称自己是一个基督徒， yang paling inti adalah bagaimana dia memahami tentang Yesus Kristus. 最重要的一点是他怎样理解关于耶稣基督的事。 Saudara, saya sangat terkejut ketika saya membaca tulisan mengenai Napoleon Bonaparte. 当我读到拿破仑的著作的时候，我非常的吃惊。 Ini adalah seorang kaisar, seorang raja yang hidup pada abad ke-18 dan 19. 这是一个君王凯撒，他生活在第18世纪、19世纪的时候。 Saudara, dia walaupun melakukan kejahatan, 虽然他行了很多邪恶的事， walaupun dia juga kita tidak terlalu tahu mengenai iman yang sesungguhnya dari dia, 那我们也不能确信他的信心状况是怎样的。 tetapi dia telah melontarkan perkataan yang luar biasa pemahamannya tentang Yesus 但 Kristus. 是呢，他讲出了一句关于耶稣基督一个非常的事的一个原理。 Pernyataannya ini tidak tertandingi oleh pemimpin politik manapun juga. 是任何政治家所不能记的。 Bahkan kalau dibandingkan dengan pengertian orang Kristen, kemungkinan Napoleon ini pengertiannya lebih dalam dibandingkan kita. 那么跟平常一般的基督徒的言论来比较，那么他的这一句话是超过我们所想象 Kita 的。 tahu Napoleon Bonaparte dibuang, diasingkan di pulau Saint Helena. 那么拿破仑他被软禁在新赫伦娜这个孤岛上， Pulau yang kecil di tengah-tengah samudera lautan. 是在海岛中的一个僻静的地方。 Memang dia tidak sendirian di sana. 是他不是一个人在那边， Dia ditemani oleh orang-orang dari bawahan-bawahannya juga. 也有其他的人陪伴着他。 Lalu dia mulai bertanya kepada bawahannya, 以后他问他的下属 bisakah kau menceritakan kepadaku siapa Yesus Kristus itu?：“ 你能不能告诉我耶稣是谁？” Sekalipun orang itu adalah seorang bangsawan juga, 虽然他们也是一个王族， dia menolak untuk memberikan jawaban 他们 kepada 拒绝 Napoleon. 不愿意向拿破仑解释。 Saudara, akhirnya Napoleon menerangkan kepada orang-orang di sekitarnya. 以后呢，拿破仑向他们解释说 Baiklah kalau begitu, aku ingin mengatakannya kepadamu.：“ 那好吧，我就跟你们解释关于耶稣。 Alexander Agung, 亚历山大 Caesar Romawi, 他是罗马的凯撒， dan pemimpin-pemimpin agung yang lain, 还有其他的伟大领袖， termasuk aku, 包括我自己， kami semua mendirikan kerajaan-kerajaan yang hebat. 我们每一个人都建立自己伟大的皇朝。 Tapi apakah karya-karya itu semua berdasarkan kejeniusan kami? 那是否这一切是因为我们的厉害？ Bukan. 不是， Kita semua pemimpin-pemimpin ini begitu hebat mendirikannya dengan kekerasan. 那我们这些领袖们是靠着这个武力或者是暴力来建立我们的皇朝。 Tahukah, hanya ada satu orang yang mendirikan kerajaannya di atas dasar cinta kasih. 唯有一个人，他是在爱中建立他的国度。 Boleh dikatakan, semua yang mendasarkannya pada kekerasan, 那可以说，那凭着武力所建立的这一切， semuanya sudah berlalu. 一切都要过去。 Tetapi yang didirikan di atas dasar kasih ini, jutaan orang sampai hari ini bersedia mati mengikut dia. 但是以爱心所建立的这个国度，直到今天还有千千万万的人都愿意跟随。 Semua pemimpin-pemimpin dunia pada dasarnya adalah manusia biasa. 那么所有的领袖都是人， Aku juga Napoleon, seorang manusia 我拿 biasa. 破仑也是一个人， Tapi tidak ada yang seperti dia, Yesus Kristus. 但没有一个像耶稣一样， Dia bukan manusia biasa. 他不是普通人。 Kami pemimpin-pemimpin
我们这些做领袖的， membangkitkan pengabdian yang penuh antusias dalam sejumlah besar orang. 那我们是透过别人对我们的拥护， Memang semua orang itu bersedia mati, 是这些人愿意为我们牺牲。 tetapi kita ini semua harus melakukannya hadir secara nyata, 那我们所做这些现实， mempengaruhi emosi mereka, 乃是激动他们的感情， dan dengan kata-kata dan suara-suara kita. 用我们的声音，用我们的话， Itu ketika mereka memandang kepada pemimpinnya, 当他们来看他们的领袖， mereka mau mengabdikan diri, 他们愿意为他们为生， tetapi berbeda dengan Yesus 但跟 Kristus. 主耶稣不一样。 Yesus Kristus telah berhasil sedemikian rupa 那主耶稣他怎样的成功？ mengangkat pikiran manusia, 他来提拔人的思想， mengangkat hati manusia. 他鼓舞了人的感情。 Walaupun Yesus tidak pernah terlihat, 那么耶稣从来没有出现， tetapi sudah banyak orang mengikut dia. 但有很多人愿意跟随他， Hanya dengan orang lain yang mengabarkan tentang Yesus. 那是因为别人向他们传递关于耶稣的事， Hanya dengan orang lain yang mengabarkan karyanya yang luar 让 biasa. 别人传递他的作为， Banyak jiwa-jiwa yang hatinya tersentuh. 那有很多人心被触摸， Melintasi waktu, melintasi tempat. 超过这个时间和空间的距离， Dan mereka memberikan seluruh hatinya, hidupnya untuk Yesus 他们 Kristus. 愿意全心为耶稣而活。 1800 tahun lamanya Yesus sudah berkarya yang lalu. 1800年以前，主耶稣已经做出了这一些， Tapi pengaruhnya masih terus terjadi 1800 tahun 但它的 kemudian. 影响力直到今天还存在。 Boleh dikatakan sampai sekarang udah 2000 tahun. 可以说，直到今天已经过了2000多年， Pengaruh Yesus Kristus tidak pernah padam. 耶稣的影响从来没有消灭过， Melintasi waktu, 超过时间， melintasi tempat. 超过空间， Saudara, ajaibnya luar biasa. 实在是非常的奇妙。 Karena itu saudara, akhirnya semua orang mempersembahkan hatinya untuk dia. 以至于很多的人愿意为他奉献生命， Ini menunjukkan Yesus Kristus adalah Sang Ilahi. 告诉我们耶稣是那上帝的。 Saudara, ini pengertian dari Napoleon Bonaparte. 这是拿破仑对耶稣的认识。 Saudara, Napoleon bukan orang sembarangan. 拿破仑不是个普通人， Dia pemimpin Perancis pada waktu itu. 他是当时法国的领 Boleh 袖， katakan mau hampir menguasai Eropa. 差不多要统治整个的欧洲， Dengan semangat yang begitu luar 还 biasa. 有那么大的精神。 Tapi dia sadar, dia penuh dengan keterbatasan. 但是呢，他醒悟到他是有限的。 Saudara yang dikasihi 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Bagaimana pemahaman kita tentang Yesus Kristus? 那我们今天对耶稣的认识又如何呢？ Kalau ada orang Kristen sudah sampai menurunkan Yesus Kristus demikian, 若是有人贬值了耶稣的地位， itu betul-betul suatu bentuk penghujatan yang luar 这 biasa. 呢是对耶稣基督的亵渎， Kita berarti tidak menghormati lagi Yesus sebagai juru selamat kita. 说明我们不再承认耶稣是救主。 Saudara yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Napoleon yang kita tidak pernah tahu imannya seperti apa. 我们从来不知道拿破仑的性情是怎样的， Tapi dia bisa memahami pengertian yang luar 但 biasa. 是他有对耶稣这么伟大的认识。 Bagaimana dengan kita? 那我们现在又怎么样呢？ Yang kedua, 第二样， janji kelimpahan hidup. 那是上帝给我们有丰盛生命的应许。 Saudara, nyanyian Zakaria ini nyanyian yang luar biasa sekali. 撒加利亚的颂赞是个伟大的颂赞， Karena kelimpahan hidup dinyatakan diawali dengan pembebasan dari semua musuh. 因为他的称颂
从我们从敌人当中释放开始， yang membenci umat Tuhan. 那么他们恨恶上帝的子民， Tapi sebaliknya lewat Yesus Kristus, 但透过耶稣基督， kita tahu bahwa para musuh itu harus tetap dikasihi. 那么我们仍然要爱仇敌， Itulah artinya kelimpahan hidup. 那就是丰盛生命的一个表现。 Yesus katakan, 耶稣说， kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi 若 engkau, 是你爱那些爱你的人， apa bedanya engkau dengan orang dunia? 那么跟世人又有什么分别呢？ Tapi kalau engkau bisa mengasihi musuhmu, 但你若是能够爱仇敌， itu baru disebut engkau adalah anak-anak Bapa di 那么 surga. 你是天父的儿女， Itu namanya kelimpahan hidup. 这是丰盛生命的表现。 Bahwa hidup kita tidak didasarkan kepada reaksi orang 那 lain kepada 我们的生 kita. 命不在意别人对我们的反应， Tapi hidup kita berdasarkan limpahnya anugerah Tuhan di dalam diri kita. 我们的生活呢，是因为上帝丰盛的恩典充满了我们的生命。 Saudara yang dikasihi 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， selama ini kita menjalani hidup 这些日子我们过生活 didasarkan pada apa? 是凭着什么呢？ Reaksi, 是因着别人的反应， reaksi terhadap aksi-aksi orang lain. 是因为别人对我们的反应，我们又反应了。 Saudara, kita kebanyakan begitu bukan? 很多时候我们是这样的， Karena itu kecenderungan kita orang berdosa. 这是罪人的一般情形。 Kalau kita masih jalani itu, 若是我们仍然有这样的表现， berarti kita masih mengikuti dosa-dosa yang ada pada diri kita. 说明我们还顺从我们身上的罪恶。 Tapi kalau saudara dan saya 若是你我， mendasarkan hidup kita 我们根据我们的生命， kepada berkat anugerah Tuhan, 那是凭着上帝给我们的祝福， seperti Yesus katakan kepada perempuan Samaria, 就好像耶稣对那撒玛利亚妇人所说的。 air hidup yang mengalir terus keluar dari hati 那么 hidup 从 kita. 心里要流出那活水的江河， Sehingga saudara, hidup kita bukan didasarkan kepada reaksi terhadap orang lain, 以至于我们的生活不是因为别人所出的反应， tetapi hidup kita itu berdasarkan apa yang Tuhan sudah limpahkan, kita salurkan kepada banyak orang. 那是因为我们从上帝那里领受了以后，我们就豁出出来， Itulah artinya kelimpahan hidup, 那就是丰盛生命的流露， bukan kelimpahan materi, 不是物质， bukan kelimpahan kekayaan, 不是我们的财富， bukan kelimpahan banyak teman, 不是因为有很多的朋友， bukan, 不是， tapi kelimpahan anugerah Allah, 那是上帝丰盛的恩典， kelimpahan berkat Tuhan yang boleh kita salurkan kepada banyak orang. 让上帝呢祝福，让可以传递给更多的人。 Dan kemudian Zakaria mengatakan kelimpahan itu didapatkan lewat ibadah kita kepada Tuhan. 那么撒迦利亚说，我们的丰盛流露是因为对上帝的一个敬 Supaya 拜。 kita dengan ibadah kita, 我们的敬拜 bukan hanya pada hari Minggu 不 saja, 单单是礼拜天， tapi setiap hari ketika kita berlutut, kita merenungkan Tuhan dan firman-Nya. 那是每一天我们怎样默想上帝的话。 Disitulah kekudusan dan kebenaran bekerja terus-menerus di dalam diri kita. 那么生命圣洁在我们心中做工， Sehingga ada pembaharuan iman di dalam diri kita terus-menerus. 让我们每一天不断的做更新， Sehingga hidup kita tidak tergantung pada apa yang terjadi dari keadaan kita. 那么我们的生活不在乎环境的影响， Tetapi hidup kita terjadi dari iman kerohanian kepada Tuhan. 那是因为我们对上帝的信心 Memang saudara, kita nggak mudah menjalani ini. 是不容易过的日子。 Oh, ini seolah-olah teori yang hebat. 这好像是一个很难的一个理论， Wah, ini sepertinya luar biasa. 这是个非常大的理论。 Tapi dalam kehidupan realita itu
tidak mudah kita 在 hadapi. 现实的生活是很难度过的。 Tapi bagaimana iman kita melampaui kenyataan hidup yang ada. 然而，我们的信心要超过现实的生活， Sehingga kelimpahan hidup itu saudara akan terus-menerus memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. 以致这个生命不断给我们有平安、 Walaupun 稳 ada 定。 kekhawatiran, 虽然有顾虑， walaupun ada ketakutan, 虽然有惧怕， walaupun ada pikiran-pikiran yang tidak baik, 虽然有很多不好的思想， walaupun kadangkala ada kekurangan iman, 虽然有时候也舍弃这个信心， kekurangan kepercayaan, 有时候我们不能信靠， tetapi bagaimana damai sejahtera Tuhan itu melingkupi diri kita. 但真的上帝的平安安稳要充满在我们心中。 Ketika saya merenungkan Maria, 当我们思考这个玛利亚的时候， diberikan kabar dia akan mengandung oleh karena kuasa yang maha kuasa, Roh Kudus. 当他接受这个信息，要从圣灵感应， Dia betul-betul menerima 100% 他完全的接受， dengan tantangan akan dihujat oleh banyak orang, 那么他要面对很多现实， bahkan mungkin akan disingkirkan oleh banyak orang, 可能要被人所抛弃， bahkan tidak mustahil akan dilempari batu oleh banyak orang. 可能也会被用石头打死。 Tapi dia bisa hadapi dengan damai sejahtera, 但是呢，他可以很平安的接受， luar biasa. 这是非常的一件事情。 Dan lewat pertolongan Tuhan tentunya, Yusuf akhirnya betul-betul menerima dia dengan sepenuhnya. 当然，也靠着圣灵的帮助，约瑟能完全的接纳。 Dan dalam pertolongan Tuhan juga, Imam Zakaria dan Elizabeth menerima dia. 那么，也靠着圣灵的帮助，撒加利亚、伊丽莎白等等都能够接受这些。 Sehingga mereka ikut serta dalam mempertanggungjawabkan semua karya Tuhan di dalam diri mereka. 以至于他们完全接受上帝在他们身上所成就的事。 Saudara, kelimpahan hidup kita sekarang ini hanya didasarkan kepada pertolongan Tuhan. 我们今天的生活是完全靠来上帝的帮助。 Dan kita terus-menerus mengikuti kebenaran firman Tuhan. 那我们不断的跟随上帝的话。 Jadi saudara, firman Tuhan yang kita renungkan tiap hari, 那我每天所默想的上帝的话， yang kita baca tiap hari, 我每天所读的经文， biar terus mengerjakan kekuatan iman dalam diri 也在 kita. 不断的坚固我们的信心。 Saudara, bagaimana dengan kesadaran kita akan kelimpahan hidup 那 itu? 我们是怎样来醒悟这个丰盛的生命？ Saudara, saya akan memberikan satu contoh lagi. 在这里，我给一个例子， Saudara, bagaimana memahami artinya kelimpahan hidup? 让我们可以明白什么是个丰盛的生命。 Saudara, ada seorang pemahat di Eropa, 在欧洲有一个很出名的雕刻家， namanya Denneker. 他名叫 Denneker。 Denneker adalah seorang pematung yang punya reputasi yang luar 那 biasa. 么 Denneker 在欧洲，他有很高的这个名望的一个雕刻家。 Saudara, dia bisa memahat patung-patung dewa-dewi Yunani yang luar biasa. 他可以雕刻许多这个希腊的这个偶像。 Saudara, Yunani itu banyak dewa-dewi. 那么希腊有很多这个神明， Sampai sekarang kalau saudara ke Eropa, 就是今天你到欧洲去旅游， saudara di Jerman, dimanapun juga, saudara akan menemui banyak patung-patung. 在欧洲许多的博物馆里面，你们可以看到很多的偶像雕刻。 Itu pertanda kejayaan Eropa pada waktu itu. 那说明当时欧洲辉煌的时期。 Bahkan sampai juga ada patung Martin Luther, John Calvin dan sebagainya. 也有马丁路德、加尔文的雕像。 Tapi saudara, banyak pemahat juga memahat patung-patung dewa-dewi Yunani. 那么有很多人也雕刻这个希腊的神明， Saudara, banyak sekali, ya. 非常的多。 Ada Zeus, ya. 有这个 Zeus， Ada Jupiter 有这个 Jupiter， dan yang lain-lain. 还有很多其他的。
Saudara, Denneker ini orang yang pada waktu itu puncak kemasyurannya luar 那 biasa. 么 Denneker 是非常著名的雕刻家， Karena dia berbakat yang luar biasa. 他有格外的天才。 Lalu dia suatu kali timbul suatu pikiran. 后来有一次，他有一个这样的意念， Dia ingin memahat patung Yesus Kristus. 那么他想雕这个耶稣的神像。 2 kali dia mengalami kegagalan. 他2次有这样的意愿，他是失败了。 Katanya pada waktu dia memahat itu, 当他雕刻的时候， dia mencoba mencari anak-anak kecil 他去寻找小孩子， yang mendengar kisah tentang Yesus Kristus. 那么听到关于耶稣的事情， Karena dia menganggap bahwa anak kecil itu memiliki ketulusan di dalam hatinya. 因为他想到这个小孩子心灵的纯正， Maka saudara, patung yang dia coba buat mengenai Yesus Kristus, 那么他想雕刻的耶稣的神像， coba diminta anak kecil itu juga menilainya. 那么让小孩子来评论。 Dan 2 kali dia gagal. 2次他失败了， Karena saudara, anak-anak kecil itu menganggap ini patung, ini manusia biasa. 他认为这是普通人。 Tapi saudara, yang terakhir, 那第2次， dia memahat begitu sempurna, 他可以说雕刻的非常的完善， begitu indah sekali. 非常的优美。 Sehingga ketika orang-orang melihat patungnya, 当别人看到他的雕像， betul-betul takjub luar biasa. 感觉到非常的吃惊， Dan didasarkan kepada juga pujian dari anak-anak kecil. 也是看到这个孩子们的评论。 Maka saudara, Denneker merasa puas. 那么 Denneker 感觉到满意 Seolah-olah dia sudah menyelesaikan seluruh tugasnya. 以为他已经完成了他所有的责任。 Dia banyak memahat dewa-dewi Yunani. 他雕了很多这个希腊的神像， Dan dia telah berhasil memahat Yesus Kristus Sang Tuhan. 那么他也已经雕了耶稣基督的神像。 Lalu Napoleon Bonaparte mendengarnya. 那么拿破仑听到这个消息， Maka Napoleon memanggil dia. 那么拿破仑就叫他 Denneker, datanglah ke Paris. ：“Denneker，你来到巴黎， Buatlah bagiku patung Venus. 那么请你给我雕一个 Venus 的神像， Tempatkan itu di Louvre. 那么把它放在 Louvre 这个地方。 Saudara pasti tahu kota itu. 你知道这个地方？ Saudara pasti tahu Museum Louvre. 嗯， Ya, saya tidak tahu cara bacanya, saudara. 你们呢？ Louvre. 哦，地铁站。 Ya, di Perancis. no Ya. 他要这个把这个雕像放在罗浮宫。 Saudara, dirikanlah patung Venus yang termegah buat saya. 那么你为我雕一个 Venus 的神像， Berapapun bayaran yang kamu minta, 你需要多少钱我都给， berapapun jaminan yang kamu mau, 你需要怎样的保障我都给， saya akan membayarnya 那 untukmu. 我要还给你。 Waktu itu Napoleon belum diasingkan. 当时呢，拿破仑还没有被放 Waktu itu 逐， Napoleon masih jaya-jayanya. 他是在兴旺的时期。 Lalu apa jawaban dari Denneker? 那么 Denneker 怎么回答呢？ Tuan, 先生， tangan yang sudah memahat Yesus Kristus 那么已经雕耶稣像的这个手， tidak akan pernah lagi memahat ilah-ilah lain. 从来不愿意再雕刻其他的神明。 Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Denneker menganggap pengabdian dia sudah selesai, finish ketika mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. 他接着他雕了耶稣的像以后，认为他的责任已经到达高峰，完成了。 Dia sudah dipuaskan dengan Yesus Kristus. 他因为耶稣基督而感到满足。 Sekalipun Napoleon yang kaya raya mau memberikan semua keuangannya, 虽然拿破仑想借他的财富要还给他 bayaran yang sangat tinggi, 很高的这个薪水， dia tetap tidak mau. 他不愿意， Karena dia sudah puas
di dalam Yesus Kristus. 因为他在耶稣基督里得做了满足。 Sekarang saya mau tanya kepada kita 现 semua. 在我要问各位弟兄姐妹， Kita sudah puaskah di dalam Yesus 你 Kristus? 是否因耶稣基督的做满足？ Kalau kita belum puas di dalam Yesus 若 Kristus, 是我们在耶稣基督里面还不够满足， saudara perlu dipertanyakan iman kita. 那我们必须问一下我们的信心， Apakah kita mau menggantikan Yesus Kristus dengan yang lain? 是否我们要以别的东西来期待耶稣？ Apakah kita merasa Yesus Kristus belum cukup? 难道我们对耶稣还不满意吗？ Negara-negara yang dulunya pusat kekristenan, 过去的基督教国家， Eropa, Amerika 欧 Utara, 洲、美洲， mereka tanda petik tidak puas dengan Yesus Kristus. 他们对耶稣还不接着满意。 Dan sekarang mereka mulai merosot dan mulai meninggalkan Yesus 现 Kristus. 在呢，他们堕落了，他们渐渐离开了耶 Akan 稣。 tiba waktunya kehancuran mereka pasti. 那么时候到了，他们要完全的粉碎。 Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. 耶稣基督是唯一的救主， Yesus Kristus satu-satunya yang memberikan kepuasan, kelimpahan hidup 耶 bagi 稣基 kita. 督是唯一给我们满足的丰盛的生命。 Mungkin dunia bisa menghancurkan kita, orang-orang percaya. 可能这个世界可能破坏我们基督徒， Kekuatan politik bisa menghancurkan kita. 政治的力量可以破坏我们， Kesenangan dunia bisa seolah-olah mau menghancurkan kita. 世界上的享受可能会破坏我们。 Tapi kalau kita sudah memegang kepuasan dalam Yesus Kristus, 但是我们若拥有耶稣基督的满足， kita tidak akan digoncangkan 我们就不再被这一些所震动， seperti Daneker ini. 就好像 Daniel 一样， Dia tidak mau mengabdi lagi kepada siapapun 他不要再委身于别的， karena dia sudah finish di dalam Yesus 因 Kristus. 为他在耶稣基督里的做最终的目的。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Bapa. 天父，求你赐福你的话语， Biarlah Tuhan bekerja dalam diri kami semua. 求你在我们心中做工。 Apakah betul kami sudah sungguh-sungguh 100% mengimani Yesus 是 Kristus? 否已经完全真正的以耶稣基督为我们的满足？ Dan kami puas di dalam Yesus 让我们 Kristus. 在基督里满足。 Kami tidak akan menggantinya. 我们不愿意用其他东西来期待， Kami tidak ingin beralih kepada yang 我 lain. 们不愿变换到别的地方， Karena Yesus Kristuslah wujud janji Allah yang sempurna. 因为耶稣基督是上帝给我们完全应许的应愿。 Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu. 天父，求你赐福你的众儿女们， Biarlah ketika mendengar berita firman, 当我们聆听你的话， kiranya Roh Kudus menguatkan pengertian kami 也 semua. 求你坚定我们的理性。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你， Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 靠耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Kita akan memasuki perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sambil menyanyikan Kami Majus dari Timur. 我们要向上帝献上感恩奉献，让我们来唱一首诗歌《东方三博士》。Yesus dari timur, 且在里面交接我，今我愿意将我生命给bintangnya, 奇妙的目光之大，光在那光亮，引我们落向你彼此在天国的
Jesus，人是真神常已经去，愿万人来祷告，胸战祭拜天上真神。奇妙是也放为光，发出灿烂的光芒，带领我们不希望和自天完全光。 Kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan anugerah dan berkat yang telah kami terima setiap hari. 天父，我们感谢你，每一天可以领受你丰盛的恩典和祝福， Ditambah firman Tuhan yang menguatkan kami. 加上你的话可以坚定我们。 Bantulah kami dan Roh Kudus ada dalam hati kami untuk menuntun perjalanan hidup kami. 也求圣灵引导我们，带领我们前面的路程。 Kami sudah menikmati perjamuan kudus. 我们领受了圣餐， Kiranya darah Yesus yang telah tercurah mengingatkan kami atas pengorbanan untuk menyelamatkan kami orang berdosa. 愿你的宝血流出来，也提醒我们，拯救了我们这些罪人。 Saat ini mohon Tuhan memberikan kekuatan pada kami semua untuk melewati hari-hari kami ke depan menjadi saksi hidup bagi Tuhan. 愿你加给我们力量，让每个人在日常生活里面可以为你做见证。 Saat ini kami mau menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. 也借着奉献表明对主的感恩， Kiranya dapat dipakai dalam melebarkan pekerjaan Tuhan. 求主使用，可以扩展你的工作。 Berkatilah tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Cuni祝福。 Berkatilah rumah tangga dan pekerjaan mereka. 求你祝福我们已经奉献的人，祝福我们的家庭、我们的事业。 Berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们靠着我们复活的救主耶稣祷告，阿门。 Berita pengembalaan disampaikan oleh hamba Tuhan. 接下来是会务报告。 Saudara, kita akan masuk doa syafaat. 我们要进入代祷。 Pertama untuk penanggulangan bencana gempa bumi di Cianjur. 首先，我们为吉安州所发生的这个地震灾害 Kita 祷告。 doakan untuk KPK, 我们为 pemberantasan korupsi. 我们为着笑谈这个祷告。 Dan kita doakan untuk majelis bidang keuangan. 我们也为着教会的财务部祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa, kami mengingat saat ini untuk banyak saudara kami sebangsa setanah air, bahkan juga saudara-saudara kami seiman di daerah Cianjur ya Bapa, yang mengalami bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang begitu tanggap sehingga langsung bisa menyalurkan bantuan-bantuan. Kami bersyukur juga banyak teman-teman sebangsa juga memberikan dan menyalurkan bantuan. Nah, kiranya Tuhan tolong supaya masyarakat di daerah Cianjur betul-betul menyambutnya dengan tangan terbuka, menyambutnya dengan sukacita. Bapak, kami mau berdoa biarlah mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari kebersamaan sebagai saudara sebangsa. Ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya semua bantuan itu betul-betul bisa tersalurkan dan didapatkan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai ya Bapak ada orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tuhan, kiranya Engkau yang sadarkan mereka, apalagi yang mengambil keuntungan dari bantuan-bantuan ini.
Tuhan kiranya Engkau sadarkan mereka. Kami sungguh menyerahkan kepadamu. Berdoa menyerahkan juga Bapa Komisi Pemberantasan Korupsi yang kiranya Tuhan tolong supaya bisa betul-betul melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Berikan kepada mereka hikmat bijaksana dan lewat kerjasama dengan masyarakat yang mengetahui adanya tindakan-tindakan korupsi bisa melaporkannya dengan alat bukti yang kuat, sehingga dengan demikian pemberantasan korupsi semakin membuat jera orang-orang yang mau melakukan tindakan ini. Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Untuk majelis keuangan sinode bersama stafnya, Kau juga pimpin ya Bapa, mereka boleh mengelola keuangan sinode dengan sebaik-baiknya sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bahkan juga ikut serta dalam melebarkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, bersyukur kita memasuki bulan Desember. 我们要感谢上帝带领我们进入这个12月份， Dan kita sudah memasuki Advent yang kedua. 我们也进入了圣诞的第2个预备周。 Selamat datang bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali datang. 我们也欢迎第一次来参加聚会的朋友们。 Dan biarlah kita boleh bersukacita bersama-sama dalam ibadah kita. 让我们在崇拜中一同喜乐。 Yang kedua, sudah kebaktian doa hari Rabu malam jam 7 seperti biasa kita tetap laksanakan. 我们礼拜3晚上的祷告会仍然举行。 Kemudian sudah jadwal dari kebaktian Natal dari komisi-komisi yang ada. 那我们接下来要公布圣诞节的庆祝活动。 Hari Selasa lusa kita ada Natal Komisi Kaleb. 这个后天礼拜2我们有假乐团去的庆祝圣诞， Jam 10 pagi. 早上10点， Harap para usiawan bisa hadir. 邀请每一个年长的弟兄姐妹来参加。 Ada satu acara yang jangan saudara tinggalkan, 有一个节目不 yaitu 要错过。 kuis Natal. 那我们有这个圣诞节的这个游戏， Silakan para usiawan baca Alkitab, Matius pasal 1, Matius pasal 2. Ya, itu semua kisah Natal. 那么邀请年长的弟兄姐妹，你们读马太福音的第1章和第2章，关于圣诞的信 Ya, 息。 kemudian Lukas pasal 1, Lukas pasal 2. 还有路加福音的第1章、第2章。 Ya, nanti ada kuis. 那么到了这个年长的这个家乐团契呢，我们有这个游戏。 Jangan berpikir pertanyaannya sulit-sulit. 你们不要怕担心这个问题是很困难的， Pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sekali. 那是非常基本的问题， Jadi ikut kuis, 让大家一起来参加这个游戏。 melatih pikiran kita 也顺练我们的思路， supaya tidak pikun begitu ya. 让我们不至于健忘。 Jadi ikutlah kuis Natal nanti. 请大家来参加哪一天的活动。 Kemudian hari Sabtunya Natal Remaja Pemuda jam 6 sore. 那么17号这礼拜6下午是青年少年的圣诞庆 Ya, 祝。 tanggal 10 Desember ya. 14号，对不起， Ya. 14号。 Dan kemudian 17 Desember Sabtu depannya lagi jam 4 sore Natal Sekolah Minggu. 那么下个礼拜17号下午是主日学的圣诞庆祝。 Dan terakhir untuk acara Natal umum ya, hari Sabtu 24 Desember perayaan jam 5 sore dan kebaktian Natal hari Minggu 25 Desember jam 9 pagi. 那么24号礼拜6下午5点是圣诞的庆祝，25号早上9点是圣诞的崇拜。 Mari kita siapkan hati mengikuti acara-acara 那 Natal. 请大家预备心来参加这个圣诞节的各种活动。 Ada anak-anak, ada cucu-cucu kita yang anak kecil, remaja, pemuda, silakan untuk ikut acara-acara kita. 我们家里的不论是小孩子、青年、少年都可以参加。
Demikian warta kita pada hari ini. 这是我们今天的会务报告。 Mari kita bangkit berdiri mengembalikan kemuliaan dengan doksologi. 请大家站立，我们一同唱善与颂。 Puji Allah Bapa Tuhan, puji Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepadanya. Ingatlah janji Tuhan yang sudah digenapi dan janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan kuasa dan urapannya tak terhingga dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara sekalian untuk mengingat janji Tuhan yang sudah digenapi dan yang akan digenapi mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali saat teduh. Tuhan memberkati. 请做默祷，散会，上帝祝福你们。